Pengembangan projek bukan penyeragaman projek. Bunyi dia lebih kurang dekat-dekat lah, tapi berbeza. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar? Sihat hendaknya. Teruskan usaha untuk kecemerlangan. Bertemu lagi dalam siri video KIK. Saya Muhammad Ihsan Amin, Ketua Perunding UNIQ Consult Enterprise, ingin menyumbang sesuatu untuk anda. Hari ini tajuk perkongsiannya kita adalah mengenai pengembangan projek KIK. Ini adalah fasa baru dalam KIK yang benar-benar dikenali dan difahami oleh KIK. Sebelum ni kita bergiat dalam KIK, walaupun kita sama ada kita bergiat dalam QCC ataupun KMK ataupun KIK dan sebagainya, dia masih sama-sama akan keperluan untuk fasa pengembangan ini. Horizon baru menjelaskan apakah maksud sebenarnya pengembangan projek KIK. Kita perlu manfaatkan keringat dan usaha kita menghasilkan projek untuk faedah-faedah kita, faedah kumpulan dan juga faedah jabatan kita dan juga pihak-pihak lain berkenaan melalui pengembangan projek KIK ini. Saya selalu sebut dengan rakan-rakan KIK, jangan kita cipta gerobok inovasi ataupun inovasi almari. Kita cipta satu inovasi dan kita letak dalam showcase saja, tetapi kita tidak manfaatkan atau kita tidak kembangkan pada pihak-pihak lain yang ingin menggunakan ataupun yang sesuai untuk mempergunakannya. Ayo kita, dan usah lupa, perlu, memang penting untuk dilaksanakan pengembangan ini supaya ia memberi impak kepada pembudayaan dan pemerkasaan inovasi dalam negara kita. Seterusnya, saya akan jelaskan mengenai maksud pengembangan projek, pelindungan harta intelek, bentuk-bentuk pengembangan projek dan hasil pengembangan projek. Kita pergi satu persatu. Apakah maksud pengembangan projek? Secara umumnya, pengembangan projek adalah aktiviti-aktiviti memanfaatkan hasil ataupun inovasi projek kita, sama ada dengan pihak dalaman dan juga pihak lain di luar jabatan kita. Malah kalau inovasi kita mempunyai impak antarabangsa, mungkin seluruh dunia. Itu maksud dia. Ini saya kena jelaskan bahawa pengembangan projek itu bukan penyeragaman projek. Dalam KIK, penyeragaman projek adalah terhad pada lingkaran jabatan kita. Maksudnya unit A yang mencipta satu proses ataupun satu inovasi ini berkongsi dengan unit B, C dan D dalam satu jabatannya. Maksudnya dalam untuk kita itu adalah proses penyeragaman. Dia lebih sikit daripada uji cuba tadi, uji cuba projek, tapi pengembangannya ialah setelah mendapat perakuan dan pengiktirafan terhadap hasil projek itu, kita kongsi dengan rakan-rakan dalaman untuk menggunakan ciptaan ataupun hasil KIK itu. Ia berbeza. Pengembangan projek bukan penyeragaman projek. Bunyi dia lebih kurang dekat-dekat lah, tapi ia berbeza. Sebelum kita melaksanakan pengembangan projek, kita perlu memberi pelindungan harta intelek terhadap kita punya inovasi ataupun hasil projek itu, walau apa jua bentuknya.
Kerana saudara-saudari malah bukan hanya pada peringkat sebelum kita nak membuat pengembangan saja, pelindungan harta intelek boleh kita lakukan walaupun setelah seterusnya satu-satu idea itu untuk kita daftarkan sebagai harta intelek kita. Perlindungan harta intelek bermaksud apa-apa karya, ciptaan, rekaan, variety baru, satu-satu variety baru tumbuhan ataupun maklumat sulit mengenai sesuatu, terutama rahsia perdagangan yang layak untuk mendapatkan perlindungan di bawah mana-mana akta ataupun mana-mana undang harta intelek. Anything idea you yang mungkin unik, mungkin terus boleh didaftarkan. Perlindungan harta intelek adalah untuk kita kawal ciptaan kita. Perlindungan harta intelek bila kita telah mendaftarkan harta intelek kita pada, kalau di Malaysia ni, pihak MyIPO bagi membolehkan pemilik harta intelek melaksanakan kawalan eksklusif terhadap sebarang eksploitasi kepada hak pemilikan itu. Maksudnya idea kita orang lain tak boleh ganggu, tak boleh ciplak, tak boleh tiru. Itu ikut degree kecanggihan harta intelek kita tu. Itu yang kita sebutkan tu, apa-apa ciptaan, apa bentuk idea yang muncul, kerana tuan-tuan tengok ada C, ada R, adalah C ni copyright control ataupun hak cipta, perlindungan hak cipta pada satu karya itu. Dan ini adalah registered trademark ataupun satu yang berkaitan dengan satu cap dagang, ataupun trademark mengenai satu nama ataupun bentuk logo dan sebagainya. Manakala ini adalah patent, perlindungan harta intelek bentuk patent, tentunya apa yang menjelaskan terhadap satu reka cipta yang memberi penyelesaian terhadap satu masalah atau satu pattern proses ataupun sebagainya. Dan reka bentuk industri. Jadi ini pattern seperti litar, elektrik dan sebagainya, dah termasuk bawah pattern. Dan kemudian adalah reka bentuk industri. Kebentuk industri boleh kita daftarkan satu bentuk, contohnya macam kita punya alat ini, ini adalah bentuknya dan kita daftarkan di bawah harta intelek. Dan bila kita telah satu-satu inovasi ataupun hasil itu kita daftarkan, kita dilindungi di bawah undang-undang hak cipta. Dan dia bukan menghapuskan, mengeksploitasikan kita, tapi ia menghalang sekurang-kurangnya daripada faedah-faedah terhadap penciptaan itu pada kita dieksploitasi oleh pihak lain. Dan apakah bentuk-bentuk pengembangan projek? Ada dua bentuk pengembangan projek. Yang pertama ialah dia bentuk replikasi ataupun menghasilkan. Replikasi adalah menghasilkan salinan yang sama pada satu ciptaan kita itu. Dan salinan-salinan ini kita serahkan ataupun kita bahagi ataupun beri kelulusan untuk pihak lain mengujinya, membolehkan satu inovasi itu yang sesuai kita kongsi dengan pihak lain untuk manfaat bersama.
Kalau kita dalam sektor kerajaan contohnya, memberi perkhidmatan yang sama, satu ciptaan inovasi mengenai satu perkhidmatan itu boleh dipanjangkan, dikongsikan keluar sistem. Ingat, penyeragaman di dalam, tapi ini di luar sistem, supaya dapat dikongsi bersama oleh pihak-pihak lain. Ini menjimatkan proses untuk mencipta semula dan sebagainya. Kadang-kadang replikasi ini boleh diserahkan secara terus, maksudnya boleh digunakan terus. Ada juga replikasi yang diserahkan dengan sedikit pengubahsuaian, dan ataupun ia diserahkan ataupun digunakan baik dengan mengubah suai beberapa ciri ataupun aspek tertentu projek kita tu. Bentuk pengembangan projek kedua ialah pengkomersialan. Pengkomersialan adalah aktiviti penjanaan pendapatan melalui suatu inovasi yang dihasilkan dengan kaedah penjualan, dengan kaedah pelesenan, penyerahan hak, ataupun pengembangan ataupun spin-off daripada inovasi itu, penghilangan dan secara usaha-sama ataupun secara franchise. Elok saya jelaskan sedikit mengenai kaedah-kaedah pengkomersialan. Yang pertamanya apa tadi? Kita jual inovasi kita itu keseluruhannya, model kita itu kita jual kepada pihak yang memerlukan untuk dia ambil faedah daripadanya. Kita lepaskan hak kita selepas penjualan berlaku. Yang keduanya ialah dengan kaedah pelesenan. Kita memberi lesen kepada pihak kedua ataupun ketiga untuk apa? Apa tujuan pelesenan itu? Untuk mempromosi, untuk menjual, install distributor ke, jadi penghilang ke, ataupun sebagainya. Tapi inovasi itu masih milik kita. Ataupun untuk kita menyerah hak. Menyerah haknya kita kongsilah. Kita kongsi. Itu masih milik kita, tapi kita beri the authorized pihak yang berautoriti untuk menggunakan ciptaan kita itu dengan syarat tertentu yang telah kita tetapkan. Tapi hak atau pencipta itu masih terpelihara. Kemudian pengembangan ataupun spin-off inovasi itu. Saudara ingat, ini contohnya cermin mata ini, cara ataupun konsep penggunaan cermin mata ini adalah asalnya daripada cermin di dalam helmet astronot kita, yang kita manfaatkan, yang kita spin off menjadi satu cermin mata ultraviolet. Itu yang kita digunakan oleh astronot. Ni spin off astronot ataupun satu inovasi daripada pakaian astronot kita. Maksudnya begitu, dia boleh dikembangkan untuk kegunaan sesuatu lain. Ataupun kita memberi hak penghilangan kepada satu pihak itu dengan pengusian dengan syarat-syarat dia, sama sesama ataupun secara franchise. Untuk pengkomersialan kita kadang-kadang kita perlu tadi terlatih ejen atau orang tengah ataupun ejen mempromosi untuk kita laksanakan pengkomersialan. Dan faedahnya kerana ia melibatkan wang ringgit dan faktor undang-undang, ia kena dilaksanakan teliti. Jadi pengembangan ini adalah sama replikasi ataupun pengkomersialan. Boleh buat dua-dua sekali. Jadi itu tertakluk kepada nilai ataupun tahap ketersediaan projek kita, hasil projek kita itu. Maksudnya ataupun kita hanya memilih kalau dia mampu betul-betul menjana kita punya pendapatan jabatan kita, tentunya akan memberi pulangan juga pada kumpulan dan ahli-ahli kumpulan. Ada kumpulan yang saya tahu telah mendapat manfaat daripada
pengembangan secara pengkomersialan ini. Mungkin kalau dari aspek replikasi mungkin faedahnya agak kurang, mungkin untuk kita memberi teknologi itu daripada kita ke satu bahagian ataupun satu pihak akan semua kos-kos yang ditanggung, ada sikit sanggup hati untuk kita ataupun jabatan kita. Itu keperluannya. Jadi ada dua bentuk pengembangan projek. Pastikan kita biar apa yang telah kita kerjakan, kita fikirkan, kita usahakan, semua keringat yang melilit, segala percanggahan ataupun pergaduhan kita ketika melaksanakan projek itu berbaloi, dia menjadi menjana sedikit hasil untuk kita. Kalau boleh jangan sedikit, yang sesuai, yang lumayan untuk kita, tertaluk pada tahap pengembangannya, supaya itu sekurang-kurangnya itu adalah satu aspek juga motivasi untuk kita, untuk kita melaksanakan KIK bagi penghasilan yang lebih berimpak tinggi. Jadi hasilnya itu ia adalah penjanaan hasil. Maksudnya penjanaan hasil ini adakah dia boleh menghasilkan ataupun kita mendapat satu ganjaran dalam bentuk hasil, dalam bentuk wang ringgit sebagainya, supaya nilai ni wang ringgit lah kan kalau penjanaan hasil, ataupun kita boleh mengurangkan ataupun menjimatkan peruntukan jabatan. Kadang-kadang menjimatkan ini membawa implikasi pula pada bajet akan datang kan. Tetapi ini adalah di antara matlamat pengembangan ataupun penilaian kepada pengembangan projek kita itu. Dan satunya ialah bagaimana, apakah spin-off inovasi itu. Kerana spin-off inovasi ini kita seolah-olah mencipta serampang dua mata ataupun tiga mata dari segi satu penghasilan inovasi itu. Bukan saja dia boleh digunakan satu perkara, tetapi boleh digunakan kepada perkara-perkara lain. Dan pulangan terhadap usaha kita itu, the return of investment dari segi wang ringgit, adakah modal-modal yang telah kita keluarkan itu boleh dikembalikan pada kita. Tentunya kalau kita KIK ataupun tim excellent dalam satu organisasi akan menggembirakan pihak pengurusan dan akan menyuburkan lagi aktiviti-aktivitinya KIK. Itulah dia dulu. Saya harap saudara-saudari faham mengenai maksud pengembangan projek KIK, dan secara ringkasnya, sampai kita bertemu lagi, saya bercadang untuk mencari tokoh-tokoh dalam yang sudah banyak menyumbang dalam perkembangan dan kemajuan KIK, dan juga beberapa pengalaman-pengalaman rakan-rakan kita dalam KIK untuk saya kongsikan pada anda semua. Mohon untuk like, subscribe dan share video ini. Semoga ia bermanfaatkan. Dan untuk mendapatkan maklumat terperinci mengenai penawaran perkhidmatan UNOQ Consult, sila layari www.unoqconsult.com. Wassalamualaikum. Terus cipta kecemerlangan.